Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua guru-guru dan murid-murid di seluruh Malaysia. Dalam video perkongsian pada kali ini, Cikgu Wei akan berkongsi dan juga membimbing murid-murid untuk menjawab soalan dalam buku aktiviti sains tahun 2 di bawah unit 5 iaitu tumbuh-tumbuhan. Baik, sebelum cikgu memulakan perkongsian ini, marilah sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Kepada murid-murid yang beragama Islam boleh ikut cikgu, dan murid-murid yang bukan beragama Islam boleh membaca mengikut agama kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, kita akan teruskan ke muka surat 29 iaitu di bawah unit 5 tumbuh-tumbuhan. Kita akan lihat dulu tumbuh-tumbuhan dan kepentingannya. Sebelum itu, murid-murid boleh rujuk buku teks halaman 50 seperti yang dinyatakan dalam buku aktiviti. Seperti biasa, cikgu telah paparkan di sebelah kanan dalam video ini iaitu buku teks sebagai rujukan untuk semua murid dan juga cikgu. Dan di sebelah kiri ini adalah buku aktiviti untuk kita jawab soalan. Baik, soalan yang pertama, aktiviti yang pertama ni iaitu suaikan gambar dengan kepentingan tumbuh-tumbuhan tersebut. Jadi kita lihat dulu satu persatu gambar. Gambar yang pertama iaitu gambar buah tembikai, cikgu besarkan sedikit. Gambar yang kedua iaitu gambar haiwan tupai dengan sebatang pokok yang telah ditebuk lubang untuk dijadikan tempat tinggal ataupun habitat. Yang ketiga, gambar manusia, haiwan dan juga tumbuhan. Anak panah tu bermaksud berhubung antara satu sama lain, memelekat antara satu sama lain. Dan yang keempat, gambar haiwan dan juga manusia menggunakan tumbuhan untuk merawat penyakit ataupun sebagai ubat. Baik, kita lihat yang manakah yang perlu kita sesuaikan untuk memadankan pada jawapan yang betul. Okey, gambar yang pertama iaitu tembikai sebagai sumber makanan. Okey, murid-murid boleh menggunakan pembaris untuk sesuaikan. Okey, garis bagi lurus elok-elok, cantik-cantik, kemar-kemar dalam buku. Okey, gambar yang kedua, okey, tupai ni dan juga sebatang pokok ni dijadikan sebagai tempat tinggal ataupun dalam sains kita panggil dia habitat. Okey, habitat untuk haiwan. Dan yang ketiga, menghasilkan udara untuk manusia dan haiwan bernafas. Jadi tumbuhan, ini maklumat tambahan lah, tumbuhan menghasilkan, membebaskan gas oksigen. Semasa proses fotosintesis, bebaskan gas oksigen. Gas oksigen tu digunakan oleh haiwan dan juga tumbuhan untuk bernafas. Okey, itu adalah sebagai maklumat tambahan untuk murid-murid tahun 2. Baik, seterusnya, okey, ni jawapan terakhir lah, sumber ubat untuk manusia dan haiwan. Okey, senang saja kan? Okay, kalau murid-murid faham dalam buku teks, insya-Allah boleh jawab. Dan bila tengok video cikgu ni, insya-Allah lagi dapat membantu anda untuk menjawab soalan dengan mudah. Okey, kita setelah selesai muka surat 29, kita akan teruskan ke muka surat 30. Keperluan asas untuk biji benih bercambah. Okey, mari kita baca penerangan. Nisa ingin menanam biji benih pokok bunga matahari. Bantu Nisa dengan mewarnakan, dia suruh warna, soalan suruh warna keperluan asas untuk biji benihnya bercambah. Baik, sini cikgu nak tekankan, dia soalan ni nak murid-murid jawab keperluan, pilih keperluan asas untuk biji benih bercambah, bukan keperluan asas tumbuhan untuk hidup. Kena bezakan. Baik, kita lihat muka surat 51. Rujuk muka surat 51 sebagai rujukan. Baik, ini adalah muka surat 51, keperluan asas biji benih bercambah. Mari sama-sama kita lihat dulu dalam buku teks. Okey, boleh baca
saya adalah biji benih, saya hanya bercambah apabila keperluan asas yang diperlukan. Okey. Saya perlukan air dan udara. Air dan udara. Air, udara. Saya juga perlukan suhu yang sesuai. Jadi kesimpulan dekat bawah ni, air, udara dan suhu yang sesuai ialah keperluan asas untuk biji benih bercambah. Cikgu ulang sekali lagi, untuk biji benih bercambah, bukan keperluan asas untuk tumbuhan hidup. Tu beza tau. Dia ada perbezaan. Okey. Jadi keperluan asas untuk biji benih bercambah kita dah dapat tahu tadi. Okey, murid-murid warnakan. Cikgu pilih warna. Okey, murid-murid cuba warnakan. Kita warnakan yang pertama tadi, air. Warnakan mengikut warna kesukaan murid-murid semua. Okey, boleh pilih. Warnakan cantik-cantik, jangan bagi keluar. Okey. Okey, yang kedua, udara. Kita pilih udara. Warnakan bagi cantik, kemas. Okey. Baru murid-murid, guru-guru nanti, guru murid cek nanti dapat A lah. Okey, dan yang ketiga adalah suhu yang sesuai. Baik, kita dah dapat jawapan dia. Okey. Baiklah. Jadi dua jawapan kita tidak perlu warnakan sebab pasu memang bukan keperluan asas untuk biji benih bercambah dan bukan juga keperluan asas untuk tumbuhan hidup. Pasu tak ada. Cahaya matahari, kenapa kita tak pilih? Sebab soalan ni mahukan keperluan asas biji benih bercambah. Okay, kalau soalan dia nak keperluan asas tumbuhan untuk hidup, jadi kita perlu warnakan cahaya matahari. Suhu yang sesuai kita tak perlu warnakan sebab keperluan asas untuk hidup air, udara dan juga cahaya matahari. Manakala keperluan asas untuk biji benih bercambah air, udara dan juga suhu yang sesuai. Okey. Baik, cikgu dah selesai. Kita dah selesai jawab muka surat yang ke-30. Baiklah, seterusnya kita akan jawab muka surat 31 buku aktiviti, iaitu aktiviti yang ketiga. Baik, di manakah tempat yang sesuai? Baik, kena jawab ni, kena baca soalan dahulu. Dan sebelum tu kita lihat buku teks sebagai rujukan kita, iaitu halaman muka surat, buku teks halaman ataupun muka surat 51. Okey, masih lagi buku surat ini. Okey. Perhatikan gambar di bawah. Amir telah merendam biji benih jagung di dalam air selama sehari. Kemudian dia meletakkan biji benih jagung tersebut seperti dalam gambar rajah di bawah. Dia memerhatikan perubahan biji benih selama seminggu. Jadi Amir ni dia letakkan biji benih dalam 4 bekas. Okey. Iaitu 4 keadaan, 4 bekas dan 4 keadaan. A, kita tandakan A, B, C dan D. Okey, untuk tempat ataupun bekas A diletakkan, disimpan di dalam peti ais dan juga diletakkan kapas yang basah. Okey, untuk bekas B, Amir meletakkan kapas kering di atas meja, tempat tu di atas meja. Bekas C, Amir meletakkan kapas basah dan juga diletakkan di atas meja yang sama. Dan bekas D, Amir meletakkan kapas dan diletakkan dibalut dengan plastik. Kapas dibalut dengan kapas basah dan biji benih tu dibalut dengan plastik. Setiap bekas tu diletakkan biji benih lah. Okey. Jadi tempat dan juga tempat yang berbeza dan keadaan yang berbeza. Okey, kalau bekas B, C dan D ni tempat yang sama, cuma keadaan dalam bekas itulah berbeza. Okey, jom kita jawab sama-sama. Perhatikan gambar di atas. Jawab soalan di bawah. Biji benih A bercambah ke tidak bercambah? Okey, A letak dalam peti ais dan juga kapas basah. Okey, jawapannya biji benih A tidak bercambah. Tidak bercambah kerana tidak mendapat apa? Tidak mendapat suhu yang
sesuai. Sebab diletakkan dalam peti sejuk, tidak sesuai. Tidak mendapat suhu yang sesuai. Baik. Soalan yang kedua, biji benih B bercambah ataupun tidak bercambah? Okey, tidak bercambah juga. Kenapa tidak bercambah? Tidak bercambah kerana tidak mendapat apa? Okey, air, sebab kapas tu kering, tidak mendapat air. Okey, udara dah dapat, suhu pun dapat, cuma air, suhu pun sesuai, cuma air tak ada. Okey, biji benih D tidak bercambah juga. Tidak bercambah juga kerana tidak mendapat udara sebab dia dibalut dengan plastik. Okey. Dan yang terakhir, biji benih C. Okey, biji benih C bercambah. Kenapa? Kerana mendapat air. Kapas basah kan, air. Lepas tu diletakkan atas meja yang terdedah dengan udara, dapat udara dan suhu yang sesuai. Okey. Jadi itu adalah jawapan bagi setiap soalan. Cuma cikgu nak ingatkan kepada murid, sebelum jawab soalan macam ni, murid-murid perlu baca penerangan dan juga lihat satu persatu gambar yang telah diberi. Okey, dan barulah boleh jawab soalan. Okey, itu sajalah daripada cikgu untuk perkongsian dalam video kali ini. Cikgu harap dapat membantu murid-murid semua jawab soalan dalam buku aktiviti sains tahun 2. Dan jika video ini bermanfaat, boleh like dan juga share, dan anda juga boleh subscribe. Dan yang paling penting, anda tekan butang loceng untuk anda mendapat notifikasi video-video perkongsian sains yang terbaru daripada Cikgu untuk manfaat anda semua. Okey, itu saja daripada Cikgu. Kita jumpa dalam video yang akan datang. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.